ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah dengan izinnya kita sama dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini, yang mana kita akan sambung pengajian kitab Umdatul Ahkam, yang mana kita masih lagi dalam bab berkaitan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hadis yang terakhir kita bincangkan iaitu hadis yang ke-84. Hadis yang ke-84 buku surat berapa saya tak pasti, buku terjemahan tu ya. Jadi insya-Allah pada malam ini iaitu kita akan masuk hadis yang ke-85, iaitu bab juga masih berkaitan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. 'An al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhu qala ramaqtu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wajadtu qiyamahu fa rak'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fa sajdatahu fajalsatahu baina sajdatayn fasajdatahu fajalsatahu ma baina taslim wal insiraf qaribun min as-sawa. Baik, riwayat daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku memperhatikan salat bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku mendapati tempoh qiyam baginda, begitu juga faraka'atahu, iaitu dari segi sudut rukuknya atau satu rakaat, qiyamnya dan rakaatnya, begitu juga i'tidal selepas rukuk, sujudnya, dan begitu juga duduk di antara dua sujud, dan begitu juga sujud yang kedua, dan begitu juga duduk di antara salam dan meninggalkan salat qariban minas sawa, iaitu hampir lebih kurang sama tempohnya. Ini hadis pendek yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mana Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, iaitu sahabat Nabi, namanya Al-Bara', iaitu Sayyidina Al-Bara' bin Azib, dia memperhatikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia melihat qiyam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga ketika dia rukuk lebih kurang sama panjang. Maksudnya qiyam baginda dan Nabi juga rukuk, dia punya tempoh rukuk itu lebih kurang sama seperti qiyam, seperti mana yang pernah diperhatikan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dan begitu juga disebutkan fa'tidaluhu, i'tidal Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga panjang, lama, dalam tempoh yang lama. Biasa kalau kita buat pendek. Dan begitu juga disebutkan sujud baginda, duduk di antara dua sujud, dan begitu juga sujud yang kedua, dan begitu juga duduk selepas salam, sebelum Nabi bangkit berdiri meninggalkan masjid, juga tempoh panjang lebih kurang sama. Maksudnya daripada awal qiyamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaat yang pertama ketika rukuk, itu rukuk disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk yang lama, tempoh yang lama, bukan hanya sekadar tempoh baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, malah lebih daripada itu, seolah-olah sama panjang dengan qiyam. Dan begitu juga i'tidal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kala
apa seperti mana yang disifatkan oleh Al-Bara' bin Azib, panjang ya, tak seperti ringkas seperti biasa. Iaitu tak sekadar sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, malah lebih daripada itu lagi, malah lebih panjang daripada itu, hampir menyamai ketika mana Nabi SAW rukuk. Dan begitu juga disebut oleh Nabi SAW, sujud Nabi pun sujud yang lama, sama macam qiyam juga, tak lebih kurang juga seperti mana Nabi SAW duduk di antara dua sujud pun lama juga, hampir setara, tidaklah setara sangat, hampir setara seperti qiyam, iaitu duduk di antara dua sujud. Dan begitu juga sujud Nabi SAW yang kedua pun panjang juga, sama panjang seperti qiyam, panjang sama seperti membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah yang pendek. Ya. Dan Nabi SAW disebutkan oleh Al-Bara' bin Azib, fajalsatahu ma baina taslim wa insiraf. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Yang taslim dan insiraf ada dua makna. Pertama iaitu selepas salam. Selepas salam Nabi duduk sebentar, iaitu sebelum Nabi bangkit berdiri meninggalkan masjid, iaitu balik ke rumah. Tempohnya panjang seperti Nabi qiyam. Dan ada juga pendapat seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Mulaqin rahimahullah ta'ala. Dia kata berkemungkinan makna ma baina taslim wa insiraf iaitu antara selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, iaitu antara selawat. Start selawat itu selepas syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli, antara selawat dan begitu juga sehinggalah salam. Dia punya panjang, kadar tempohnya sama seperti qiyam, panjang sikit. Ini kita nak jelaskan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan disifatkan oleh Al-Bara' bin Azib qariban minas sawa, lebih kurang sama. Ya. Dia tak adalah exactly sama, tapi lebih kurang sama. Kita kata umur dia berapa? Umur dia lebih kurang macam kita juga. Umur berapa? Umur saya 41, umur dia 42, yang dia tu 43, lebih kurang lah. Ada macam tu lah. Tak ada lah exactly tempat betul, tapi lebih kurang. Berkemungkinan seperti mana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Al-Mulaqin rahimahullah ta'ala. Dia kata maksudnya dala ala ba'diha kana fihi tulun yasirun ala ba'd. Dia kata maksudnya lebih kurang sama tu, qiyam dia mungkin lebih panjang daripada rukuk. Tidak dia lama tapi tak sepanjang seperti qiyam ataupun ketika rukuk. Ya, maksudnya ada yang lebih, ada yang kurang. Maksudnya itu kata qariban ala sawa, lebih kurang sama. Ya. Ini makna umum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalan yang ditimbulkan di sini tuan-tuan, adakah isu Nabi SAW buat lebih kurang sama ya? Adakah itu adat salat Nabi SAW? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata dalam hadis ataupun dalam syarah Sahih Muslim, dia kata ini bukan adat. Kadang-kadang Nabi buat macam tu. Kadang-kadang rukuk dia lama, kadang-kadang sujudnya lama, kadang-kadang iktidalnya lama. Tapi kebiasaan, kalau Nabi SAW lakukan kebiasaan rukuk dengan keadaan kadar baca zikir Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim 3 kali. Begitu juga ketika mana sujud dengan baca zikir 3 kali, itu kebiasaan. Dan begitu juga iktidal pendek, tak panjang-panjang. Tapi kadang-kadang apabila disebutkan bahawa ini bukan, maksudnya al-adah, bukan kebiasaan kita Imam Nawawi. Kebiasaannya Nabi SAW bila menjadi imam, Nabi takhfif, Nabi meringankan solat. Tak panjang rukuknya, sujudnya tak panjang. Jadi apakah hikmah Nabi kadang-kadang dia merubah mood solat itu dari kebiasaan? Kalau kebiasaan rukuk Nabi baca Subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali, tapi kali ini lebih pula panjang. Tidak biasa Nabi SAW baca Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'us samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in. Kenapa Nabi lebih panjang? Tak seperti normal. Begitu juga sujud Nabi SAW panjangkan lebih daripada kebiasaan, iaitu menunjukkan keharusan, dibolehkan. Dibolehkan kalau kita nak panjangkan rukun selain daripada qiyam. Kebiasaan kalau kita tengok
yang Nabi memanjangkan iaitu qiyam. Biasa solat subuh baca surah yang panjang, ya. Surah yang panjang, surah Amma Yatasaalun, surah Al-Muluk, ya. Surah Isya Nabi baca surah yang sederhana. Manakala Maghrib Nabi baca surah yang pendek, Zuhur Nabi baca surah yang agak panjang, Asar baca surah yang sederhana, ya. Jadi Nabi panjangkan qiyam. Apatah lagi ketika mana Nabi SAW berqiyamul lail ketika tahajud. Memang qiyam Nabi panjang. Panjang, standard 2 rakaat tu Nabi membaca surah Al-Baqarah. Dia baca surah Al-Imran, lama. Maka tak heran bila Aisyah radhiyallahu anha dia tengok kaki Nabi tu macam bengkak. Ya, bengkak macam sakit beri lama. Tapi ada kalanya bila Nabi jadi imam, Nabi memanjangkan rukuk. Ya, dan Nabi memanjangkan i'tidal. Nabi memanjangkan sujud, dan Nabi memanjangkan duduk di antara dua sujud. Pasal apa? Nak menunjukkan bahawa diharuskan, dibolehkan. Sesiapa nak solat, nak panjangkan rukuk, silakan. Cuma ada khilaf di sisi para ulama, ya, antara mazhab Syafi'i dan mazhab Jumhur tentang kedudukan i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Biasa kalau kita buka kitab fiqh, mengaji kitab fiqh yang ada sebut bahawa i'tidal dan duduk di antara dua sujud merupakan rukun yang pendek. Rukun yang pendek. Maksudnya kalaulah kita i'tidal dalam tempoh yang panjang seperti mana yang lebih daripada yang dihadkan, itu kalau kita ikut daripada ulama Syafi'iyah, dia kata kalau i'tidal tak boleh lebih daripada kadar bacaan surah Al-Fatihah. Lebih kurang tak boleh lebih 30 saat. Kalau sengaja dipanjangkan lebih 30 saat, maka batal salat, kecuali ketika kunut. Ketika kunut, iaitu boleh nak panjang-panjang. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kunut panjang-panjang hukumnya makruh. Makruh hukumnya, ya. Itu mazhab lain dari situ lah. Kita tak tumpukan mazhab lain, kita tak reti ada pendapat lain. Kalau ikut mazhab Syafi'i yang kunut witir seperti mana dibaca di Masjidil Haram malam 27 tu, itu ikutkan makruh hukumnya, ya. Bila disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, disebut bahawa Nabi tak pernah baca kunut panjang-panjang. Tapi tak nafikan ada mazhab mengatakan boleh kunut panjang-panjang, ya. Tapi betul pun tuan-tuan, ya, ada yang kadang-kadang tu satu tempat pula dia jemput ustaz tu memang suara dia sedap lah. Dia baca Al-Quran. Orang kita ni tak boleh sama lah. Orang yang dekat Masjidil Haram tu dia tak sama. Orang kita ni dia nak simpan tenaga sikit, ya. Sekali tu imam tu dia baca kunut standard macam dekat Masjidil Haram. Ada tengok bergetar-getar kaki dia tu. Ada yang dah duduk. Ya. Malam tu saya pergi tazkirah malam tu, dia jadi imam. Imam jemputan lah. Malam 27 dia baca panjang betul. Ya. Kita rasa orang muda ni pun rasa penat jugalah kan. Bila kita fikir balik fatwa Syafi'i yang kata panjang-panjang macam ni makruh. Kata para ulama Syafi'i, li'annahu lam yarid tatwilul qunut lam yarid. Dia kata memanjang kunut itu tidak ada nas daripada hadis Nabi SAW. Nabi baca kunut pendek-pendek saja, simple-simple, hatta kunut nazilah sekalipun. Tapi kita tak menafikan ada pendapat lain mengatakan boleh, diharuskan, tidak makruh, ya. Lepas tu tanya lagi imam tu, dia kata macam tahun depan jemput lagi imam tak? Oh tak jemput lagi. This is the first and last, dia kata. Ya, cari nahas sendiri lah. Ya, saya nak jumpa je. Ni kali kalau nak hidup lama, nak bertapak lama, ikut uruf ataupun keadaan kat Malaysia ni tuan-tuan. Panjang-panjang yang silap memang tak kena jemput lagi lah. Dia tak ada jadi sebagai amaran dia. Dia memang terus tak jemput. Dia kata, ya kenapa tak bagi amaran? Sedap macam tak apa, ramai lagi imam baca sedap. Betul tak? Ya. Pasal apa saya kata kat Malaysia ni, saya kata dengan Adab Hafiz, kata kat Malaysia ni, rakyat Malaysia ni dia tak boleh panjang-panjang sebab orang Malaysia ni nak simpan tenaga. Ya, orang Malaysia ni nanti kata lembik marah pula, ya tak? Ya, orang Malaysia ni nak simpan tenaga. Dia kalau tak boleh panjang-panjang. Sebab apa? Kalau ikutkan susunan afdaliyah salat tarawih qiyamul lail tu, kalau jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, qiyam yang panjang lebih afdal. Dilama walaupun rakaat tak banyak, tapi qiyam panjang lebih afdal. Ataupun satu lagi pendapat mengatakan, itu mazhab Maliki yang dia kata rakaat yang banyak lebih afdal daripada
qiyam yang panjang. Itu mazhab Maliki. Dan pendapat ketiga mengatakan tengok keadaan. Siapa yang tak mampu nak qiyam panjang, banyak rakaat. Walaupun baca surah pendek-pendek, tapi rakaat dibanyakkan. Ya, tapi kalau mampu untuk memanjangkan qiyam, pendekkan rakaat. Namun ulama kata dua-dua lebih afdal. Ya, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, 20 rakaat dan bacaan yang panjang. Ya. Tapi kat Malaysia pelik, dua-dua tak ada. Dia pilih mazhab yang keempat, dia cipta mazhab yang dah lah jumlah rakaat tak banyak. Lepas tu baca surah pun tak panjang-panjang. Itu ya, pelik sikit lah bila datang kat Malaysia ni imam kata, masalah orang Malaysia ni tak macam panjang-panjang. Dia kata sebab tu kita kata nak panggil orang jadi imam ni, panggil dia faham keadaan kat Malaysia. Dia ada mazhab baru, mazhab Al-Malisi namanya, yang mana bab kunut je lah, bab salat tarawih malam tu saja. Tapi imam baca surah bukan surah lazim panjang. Dengar betul-betul imam tu dia baca surah Al-Baqarah, Al-Imran, dia 2-3 ayat je. Standard panjang surah lazim juga tuan-tuan. Cuma kita rasa macam panjang pasal apa? Tak biasa dengar ayat tu. Nampak tu. Ya, kalau betul-betul dia baca tak sampai setengah muka surat pun, pendek je imam tu baca. Tapi kita rasa panjang imam baca sebab kita rasa tak pernah dengar. Kita tak hafal Al-Quran seperti mereka kan. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mazhab Syafi'i, i'tidal dan duduk di antara dua sujud adalah rukun yang pendek. Kalau i'tidal, kalau kita berdiri boleh lama, tapi tak boleh lebih daripada kadar surah Al-Fatihah. Panjang lebih kurang kalau kiraan bacaan normal 30 saat lah. Ya, lebih daripada itu sengaja dipanjang. Kata kalau dia i'tidal baca panjang-panjang, dia zikir, lebih bacaan surah Al-Fatihah, maka di sisi pendapat muktamad mazhab Syafi'i hukumnya batal. Begitu juga duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini yang mana ulama kata sama juga dia adalah rukun yang pendek. Dia kata kadar paling panjang untuk tahiyat, untuk duduk di antara sujud paling panjang tidak melebihi daripada kadar bacaan tahiyat akhir. Lebih kurang macam Fatihah jugalah, ya. Panjang sikit lah. Lebih daripada kadar tu kita duduk, maka batal salat. Maka ini pendapat mazhab Syafi'i. Manakala pendapat jumhur mengatakan bahawa tidak. Maksudnya boleh tidak lama-lama, kadar lebih Fatihah ke dan sebagainya tidak menjadi masalah. Begitu juga pendapat lain juga mengatakan bahawa duduk di antara dua sujud boleh lama-lama. Antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi ada pendapat peribadi dia. Ya, pendapat peribadi dia kalau kita buka dalam kitab Al-Majmu', dia mengkritik mazhab dia sendiri. Maksudnya Imam Nawawi di overall 80% to 90% memang dia berpegang, dia memang sebagai pendukung mazhab Syafi'i. Jadi kita faham Imam Nawawi rahimahullah taala memang hujah. Jadi pendukung mazhab Imam Syafi'i, malah pembela mazhab Syafi'i. Tetapi ada beberapa isu yang memang dia dikritik, dia memang berlainan. Antaranya i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Imam Nawawi tak setuju. Dia kata bahawa bagi pendapat peribadi dia, iaitu terkeluar daripada mazhab Syafi'i, dia kata bahawa i'tidal itu adalah bukan rukun pendek, rukun panjang. Nak panjang mana pun tidak batal. Begitu juga duduk di antara dua sujud, nak panjang mana pun tidak menjadi masalah. Maksudnya kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau rukuk kita nak rukuk 2-3 jam pun tak ada masalah, no problem. Rukuk lah daripada waktu subuh tu, rukuk sampai zuhur tak ada masalah. Rukuk lah sakit kuat pinggang itu Begitu juga sujud. Nak sujud lama-lama pun tak ada masalah. Begitu juga qiyam nak qiyam lama-lama pun tak ada masalah. Begitu juga duduk tahiyat akhir tidak menjadi masalah untuk mazhab Syafi'i. Nak lama-lama pun tak apa. Ya. Selagi mana tak terkeluar waktu solat. Contoh kita waktu zuhur kita sujud yang terakhir. Sujud terakhir tu lama, lepas tu duduk tahiyat akhir tu lama 2-3 jam. Ya, tak apa, tak ada masalah walaupun keluar waktu salat, tapi jangan terkeluar waktu asar. Jadi kalau sujud lama-lama pun bila nak salat asar je, tak boleh lah kan. Maksudnya boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i, i'tidal dan duduk di antara dua sujud tak boleh. Kecuali ketika i'tidal ada kunut. Itu takut. Itu rakaat yang terakhir. Ya. Namun Imam Nawawi kata dan majoriti ulama kata bahkan i'tidal dan duduk di antara dua sujud boleh lama-lama, tak ada masalah. Ini pendapat selain daripada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ya.
Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan apa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika tidak lama sikit, ketika rukuk lama, sujud, of course Nabi baca zikir. Zikir apa-apa zikir Nabi baca lah. Ya, tidak walillahil hamd, Nabi puji Allah Subhanahu wa taala. Ketika rukuk Nabi baca istighfar, Allahumma inni Allah Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa lah antara doa Nabi baca. Jadi para ulama kata ketika rukuk, ketika sujud, ketika tahiyat akhir, kita boleh panjang-panjang. Begitu juga boleh juga tahiyat awal nak lebihkan. Nak lebihkan macam mana, ditambahkan dengan apa-apa zikir ataupun apa-apa doa, tidak menjadi masalah. Ya, sebab kadang-kadang ada orang dia sujud lama-lama. Pasal apa? Sebab dia nak dapatkan tempat yang mustajab. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajid fa'kthiru ad-du'a. Dia kata sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud, maka perbanyakkanlah doa. Dia sujud lama-lama, sebutlah apa hajat sekalipun, tempat yang mustajab. Dan begitu juga ada orang dia tak sujud lama-lama, tapi dia selepas tahiyat akhir dia lama. Sebelum salam kan disunatkan, Nabi kata fas'al minal mas'alati ma sya', lepas bacaan tahiyat akhir innaka hamidul majid, mintalah apa saja kamu nak antara doa yang mustajab. Maka boleh dipanjang, tidak menjadi masalah. Cuma ini tertakluk kepada solat bersendirian. Ini kena ingat, solat bersendirian maksudnya yang sujud lama-lama tak ada masalah. Tapi kalau salat berjemaah, imam dah duduk tahiyat akhir, kita masih lagi sujud, kita lambat ikut imam, maka hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh, maksudnya terjejas pahala salat berjemaah. Kecuali kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Talibin, iaitu kalau imam dah bagi salam, maka kita tidak terikat dengan imam atau imam, iaitu kita tak ikat lagi dengan etika salat berjemaah, dah terputus dah. So bila imam dah bagi salam, kita nak teruskan doa selepas tahiyat akhir, silakan. Nak panjang pun tak apa. Tetapi selagi mana imam masih solat, kita mukhalafah, kita tak ikut dia, kita berselisih dengan imam, maka tengok keadaan. Ya, kalau berselisih sikit hukumnya makruh. Kalau sampai berselisih 2 rakaat, batal solat menurut mazhab Syafi'i. Ya. Dalil kita dah sebut dah tuan-tuan banyak kali kan. Nabi SAW sebut innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih fala takhtalifu fihi. Nabi SAW sabda, sesungguhnya imam itu dilantik untuk kita ikut. Memang dia jadi imam, kita ikutlah. Fala takhtalifu fihi, jangan kamu berselisih daripada imam. Nampak ya? Jadi itulah etika salat imam dan makmum yang mana telah ditetapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga di antara salam dan bangkitnya Nabi SAW. Ya, seperti mana disebutkan tadi, ada 2 pendapat. Bainat taslim wal insirafi, maksudnya antara selawat Nabi dan salam. Insiraf itu masalah habis salat, ataupun selepas Nabi salam dan selepas Nabi bangkit. Ya, maksudnya antara salam dan Nabi bangkit, Nabi duduk lebih kurang kadar sama seperti Nabi, iaitu berqiyam. Jadi para ulama kata disunatkan lepas salat jangan terus bangun. Disunatkan kita duduk berzikir ke doa ke kadar seperti mana kita qiyam. Kadar panjang mana bacaan surah Al-Fatihah dan 1 surah. Macam tu lah. Ya. Tapi itu disunatkan, bukanlah wajib. Sebab apa? Ada hadis Nabi SAW lepas salam, Nabi duduk kadar yang kejam. Allahumma antas salam wa minkas salam, Nabi bangun. Nabi tak duduk lama-lama. Pernah juga. Ya, tapi kebanyakan waktu Nabi duduk sebentar, Nabi berzikir selepas salat. Ya. Baik. Hadis yang ke-86. Baik, An Thabit Al-Bunani rahimahullahu taala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inni la alu an usalli bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Qala Thabit fa kana Anas يصنع شيئا لم أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة
makatha hatta yaqul al-qailu qad nasiya. Ya. Baik. Daripada Sabit Al-Bunani rahimahullahu taala, siapa Sabit Al-Bunani, iaitu tabi'in, dia bukan sahabat, tabi'in, ya, tabi'in yang apa, banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antara gurunya iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang mana dia kata diriwayatkan daripada Anas bin Malik, tu guru dia, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadimur Rasul, iaitu khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah ketua segala khadam. Afdal khadam Nabi yang paling mulia sekali, yang paling lama dengan Nabi, yang paling setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya. Baik, yang mana dia riwayatkan daripada Anas bin Malik, yang mana Anas berkata, inni la'alu, sesungguhnya, ya, aku tidak akan mengurangkan salatku bersama kamu, sama seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan kami. Iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka para sahabatlah bertebaran dekat seluruh dunia. Antaranya Anas bin Malik pergi dekat Iraq, dekat Kufah sana, disebarkan Islam. Ada sahabat Nabi yang pergi Yaman, ada yang pergi Mesir, ada yang pergi belah-belah dekat Bahrain, ada yang pergi dah sampai dekat negeri China tu, sebarkan Islam. Yang mana seperti biasa, maka para sahabat ini dimuliakan oleh para tabi'in. Bila salat mereka dah menjadi imam, maka ketika nak salat tu, Anas mengatakan, inni la'al, sesungguhnya aku tidak akan mengurangi sedikit pun salat aku bersama kalian, sama seperti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kami. Maksudnya dia bagi perhatian, dia kata, aku salat ni jadi imam, kalian perhatikan, tengok aku salat macam mana, dan aku takkan nak kurangkan seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan kami. Iaitu Anas memberi isyarat, apabila aku jadi imam, inilah cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, qala Thabit, kata Thabit, iaitu tabi'in, itu anak murid kepada Anas bin Malik, dia kata, Anas bin Malik melakukan sesuatu yang aku tidak pernah lihat kamu lakukan. Ya, maksudnya dia pula bercakap dengan anak murid dia. Ini maksudnya bila Anas bin Malik sudah wafat, maka dia cakap dengan murid dia, aku pernah lihat Anas buat tak sama seperti mana yang kamu lakukan. Maksudnya dia melihat Anas buat, dan apabila Anas tu buat, itulah sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Anas buat tu berlainan seperti mana yang kalian buat. Tu anak murid bilang, dia kata, kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman. Itu apabila Anas bin Malik mengangkat kepala daripada rukuk, tidak namanya intasaba qa'iman, iaitu berdiri tegak. Berdiri tegak, maksudnya itulah yang disifatkan sebagai rukun i'tidal. I'tidal mestilah bagi mereka yang sihat, tidak ada masalah tulang belakang ke, tak ada masalah sakit, maka wajib berdiri tegak. Ya, berdiri tegak. Kalau tak berdiri tegak, maksudnya rukun itu tak sempurna. Tak sempurna. Kalau tidak sama menyamai ketika mana berdiri, katakanlah dia punya i'tidal tu hampir sama dengan rukuk yang paling minimum, ya, maka tak sah i'tidalnya. Ya, pasal apa? Anas bin Malik dia intasaba qalban, berdiri tegak. Nabi SAW bermakna pun Nabi berdiri tegak. Pasal apa? Anas kata, aku tak kurang pun sedikit pun sifat salat Nabi. Jadi Anas ketika i'tidal berdiri tegak, maka of course sudah pastinya Nabi SAW berbuat begitu. Kerana apa? Sebab Anas mengikuti cara sifat salat Nabi SAW. Hatta yaqul al-qailu qad nasiya, sehinggalah orang yang berkata, mungkin orang yang berkata melihat di i'tidal tu qad nasiya, mungkin Anas sudah terlupa. Maksudnya dia berdiri i'tidal tu lama tu, sebab apa? Sampai orang kata, bila nak sujud ni? Anas terlupa ke nak sujud? Macam tu. Maksudnya ikut adatnya seperti biasa ni tuan-tuan, kebanyakannya seperti mana disebutkan sini, dia i'tidal tak lama. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, ataupun rabbana lakal hamd dalam riwayat yang lain, ya. Tapi Anas dia i'tidal lama, tempoh yang lama. Kalau di sisi mazhab Syafi'i, dia takwil kadar bacaan surah Al-Fatihah.
Itu pentakwilan ulama mazhab Syafi'i. Ya, kita mazhab Syafi'i ke mazhab Syafi'i lah. Ya, kecuali kalau mazhab lain mungkin lebih daripada itu. Sehingga kan dia tidak punyalah lama, ya. Sehingga orang kata, Anas lupa nak sujud, ataupun dia terlupa nak melakukan rukun yang seterusnya. Ya, baik. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah makatha hatta yaqula al-qa'idu qad nasiya. Dan apabila Anas menaikkan atau mengangkat kepala daripada sujud yang pertama, maka dia duduk diam sebentar. Hatta yaqula al-qa'ilu, sehinggalah orang berkata, ya, Anas dah lupa ke? Lupa nak sujud kedua ke? Macam tu, ya. Jadi di sinilah tuan-tuan, kalau kita lihat dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi, dia ada pandangan tersendiri. Dia kata bahawa i'tidal dan duduk di antara dua sujud merupakan rukun yang panjang, bukan rukun yang pendek. Dia mengkritiklah mazhab Syafi'i, dia kata berdasarkan hadis ini. Ya. Tapi kalau kita tengok mutaakhir di Syafi'iyah, dia kata balik bahawa lamanya Anas ataupun lamanya Nabi SAW i'tidal tidaklah terlalu lama. Tidaklah terlalu lama melebihi surah Al-Fatihah. Ya. Dan begitu juga ketika duduknya Anas bin Malik, menunjukkan Nabi juga duduk di antara dua sujud tidaklah terlalu lama sehingga melebihi kadar bacaan tahiyat akhir. Ya. Jadi itulah yang disebutkan pentakwilan di kalangan para ulama, masing-masing ada dimensi tersendiri untuk memahamkan dari segi sudut apakah maksud sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara sifat salat Nabi memanjangkan sedikit i'tidal. Ya. Kalau mazhab Syafi'i kadar surah Al-Fatihah boleh. Nak ulang sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu rabbana wa bacalah apa tu. Boleh zikir kalau rasa nak panjangkan, tidak menjadi masalah. Ya, sebab tu kadang-kadang bila kita tengok siapa yang pergi umrah, sebenarnya cakap kan, ketika mana imam-imam kat sana tu tidak dia memang lama sikit. Sami Allah liman hamidah. Dia baca sebab apa? Ada zikir yang Nabi baca. Sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in. Ada beberapa lagi saya tak ingat. Ya, panjanglah itu kadar, tapi tidak kadar sampai membaca surah Al-Fatihah. Jadi bila imam Masjid Nabawi dan imam Masjidil Haram, terutama bila salat subuh, bila rakaat yang kedua mereka i'tidal lama sikit, maka saya yang pergi sana, kita ambil kesempatan kita baca doa kunut. Sebenarnya kan doa kunut di sisi mazhab Syafi'i cukup ada as-sana', ada puji-pujian, dan ada doa, dan ada selawat ke atas Nabi SAW. Cukup 3. Jadi bila 3-3 digabung, tak semestinya panjang. Ya, sana apa pujian? Pujian apa? Alhamdulillah boleh. Subhanallah sudah dikira sebagai sana. Doa Rabbighfirli pun dah kira doa juga. Selawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam sudah. Subhanallah Rabbighfirli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Cukup dah. Sudah dapat fadilat qunut subuh. Jadi sebab tu saya kata bila pergi umrah, ya, dari segi sudut qunut subuh saya tak nak tinggal. Cuma kita tak nak nampak fitnah sangatlah, kita tak angkat tangan. Ya, Imam Nawawi kata dalam kitab Al-Majmu' boleh tidak angkat tangan, tidak menjadi masalah. Malah Imam Nawawi mengatakan ada sebagian ulama katakan lebih afdal tidak angkat tangan. Tapi yang muktamad angkat tangan lebih afdal lah. Ya tak? Tapi dekat suasana Masjidil Haram tu mungkin kalau kita rasa takut ke ataupun kita rasa segan ke, tak payah angkat tangan. Ketika meni'tidal rakaat kedua tu baca alhamdulillah rabbil alamin rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Sudah cukup. Sudah menepati syarat doa kunut itu sendiri, iaitu menepati sunat abad. Nampak tu. Jadi tak ada masalah ke kalau imam tak baca kita baca. Dia yang disebutkan dalam hadis kena ikut imam dari segi sudut rukun fi'li. Rukun fi'li ataupun perbuatan fi'li. Maksud sebab itulah bila kita kata asalnya ibadah itu sunat jadi wajib. Contoh kalau imam tu buat sujud tilawah, makmum wajib buat. Asalnya sujud tilawah pada hari Jumaat itu sunat. Tapi bila imam buat jadi wajib. Maksudnya perbuatan. Tapi dari segi sudut bacaan,
berbeza, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi satu konteks tumpuan pada perbincangan hadis. Jangan berselisih dengan imam. Maksudnya kadang-kadang imam tu baca lama panjang, ya. Terus lebih-lebih lagi kalau solat yang zuhur tak baca secara jahat, ya, baca alhamdulillah, lepas baca surah dia tak rukuk lagi, kita tambah lagi satu surah. Sunat boleh, daripada kita duduk diam, ya. Bila duduk diam macam tu, itu yang setan tak masuk tu. Masuk dia. Kau tak sedih ke semalam? Tak sedih ke mari Kedah kalah. Teruk 3-0 lah tu. Lepas ni kau menyumpah Kedah, macam tak nak main ni. Tu tiba-tiba menangis tengah semayang. Ingat menangis pasal bertaubat, rupanya sedih. Ingatkan malam panas malam tu main bola kalah kan. Setan tu masuk lah. Jadi nak elakkan daripada benda tu masuk, tambah lagi surah. Sebab apa? Ada imam kadang-kadang dia baca surah panjang, surah Allah Akbar, amin. Katakan dia baca surah panjang, kita baca qul huwallah, ya. Jadi habis, imam tak rukuk lagi, takkan nak senyap. Sebab itu Imam Nawawi kata dalam salat tidak ada sukut hakiki, tidak ada sukut, tidak ada senyap dalam salat. Kalau senyap, disunatkan tambah lagi Al-Quran ke, tambah zikir. Supaya apa? Supaya kita tak lalai, supaya syaitan tu tak terus berbisik dengan kita. Maka kalau kita salat tu, bila kita tambah dengan bacaan Al-Quran dan disokong dengan zikir, maka itu memperkuat khusyuk dalam salat. Tapi bila senyap saja, apa jadi? Syaitan tu bisik tu. Macam-macam lah dia cerita masalah lain. Tadi kau keluar rumah kunci pintu tak? Kan? Tadi kau keluar kereta pasang lamp tak? Kita pun dah risau, mana Allah imam ni bila nak rokok ni, kita start. Ada start. Syaitan ni bila tak dapat nak halang kita solat, dia akan ganggu kita khusyuk. Itu saja. Nampak? Bila tak khusyuk, tak ada kualiti lah, ya. Jadi kata Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sudut daripada perbuatan qauli tidak menjadi masalah. Doa yang tak dibaca oleh imam, makmum boleh baca. Contoh kalau zikir, imam tu baca zikir 3 kali, kita boleh baca 5 kali, tak ada masalah. Asalkan kita masih lagi mengikuti pergerakan imam, itu tak apa. Maksudnya apa saja pertambahan doa dan zikir yang imam tak baca tidak menjadi masalah. Yang salah kalau imam dah buat kita tak ikut. Itu yang salah. Imam sujud sahwi, kita tak sujud sahwi, itu salah, batal salat kita. Tapi sujud sahwi kan sunat, Ustaz? Ya, sunat. Tapi disebutkan oleh ulama mukhalafah fahisyah, dia menjadi wajib bila imam buat. Berdasarkan hadis tadi lah, fala takhtalifu fihi. Kan biasa ada orang buat kan, biasa dia buat di solat, ya, dia masuk pada sujud pada rakaat yang kedua. Kebetulan subuh tu imam terlupa baca doa kuda. Pernah berlaku dekat Taman Ampang sana, dekat Ampang sana, ya. Jadi imam tu dia teringat, dia tak buat qunut subuh, dia pun sujud sahwi sebelum salam. Jadi makmum dia buat tak tahu, ya. Dia buat tak tahu, seolah-olah kata bukan salah aku. Tak apalah, nanti dia sujud sahwi, aku bangkit tambah lagi 2 rakaat, rakaat kedua aku buatlah qunut subuh. Apa salah aku nak ikut pula? It's not my problem. Dia kata, ya. Saya kata balik, nanti memang bukan problem kau, tapi batal lah. Tapi kalau boleh kata macam tu lah kan. Tapi nak kata kita tak kata, baik kita sambung selepas insyaAllah.
Baik, jadi kita sambung sedikit. Jadi tidak menjadi masalah kalau mukhalafah, maksudnya macam tadi lah. Walaupun tidak ada kaitan, tapi bila imam dah buat, dah jadi wajib, tak boleh kita tinggalkan. Jadi bila dia tak buat macam tu, saya tegur lah. Dia sertaman jugalah kata, ni salah ni bang, tadi tak nampak pun subuh, tak nampak subuh sawi. Dia bukan salah saya, dia kata. Tapi dia kenal saya ustaz yang dia kata, kalau ikut hukum kalau ikut kitab, salah abang ni tak sah. Dia tak sah tak ikut imam. Saya pun hadis tadi kata imam tu dilantik untuk kita ikut, jangan berbeza. So apa ada berbeza dengan imam? Sebab tu ulama Syafi'i kata tak ikut imam buat sujud. Kenapa? Oh ya ke ustaz? Allah maaf. Ni salah balik lah, Dalam hati dia kata pada muka. Kenapa tak ikut? Dia salah balik dia kata apa semua. Tak apalah, maksudnya dia nak dengar cakap. Jadi itu kita kena ikutlah dari segi sudut apa yang imam lakukan. Baik. Hadis yang ke-87, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma sallaitu wara'a imamin qad akhaffa salatan wa la atamma salatan min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, tidak pernah aku solat di belakang mana-mana imam pun yang paling ringan salatnya dan paling sempurna salatnya melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut ulama, dia berbicara selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pernah salat belakang imam dan pernah juga salat di beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, yang mana dia kata tak pernah aku lihat yang salat yang paling ringan dan paling sempurna adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ketika jadi imam. Maksudnya sesiapa salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi makmum, semua rasa tenang, tak rasa macam sedap, tak ada rasa terbeban. Bukan kata salat belakang Sayyidina Abu Bakar dan Umar tak bagus, tak ada, sempurna. Semua bagus. Sahabat jadi imam semua bagus belaka kan. Tak ada yang tak bagus, semua salat cara Nabi. Tapi Nabi ni lain sikit, paling sempurna. Itu boleh. Tidak ada yang lebih istimewa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah yang terbaik segala-galanya. Para sahabat cuba buat exactly macam Nabi, tak mampu. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istimewa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu, sahabat buat terbaik mungkin tak boleh. Nabi juga yang terbaik. Sebab apa? Nabi insan yang istimewa. Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan banyak yang Allah berikan. Bahkan Nabi adalah raja segala para nabi dan rasul.
Iaitu para nabi-nabi dan rasul pun tak boleh nak lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi sudut akhlak Nabi, dari segi sudut kecantikan Nabi, dari segi sudut kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari segi sudut ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan keterlaluan yang kata ini keterlaluan puji Nabi, no. Ya. Kita puji Nabi, bahkan Allah selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah kita selawat dalam masa yang sama. Allah selawat pada Nabi. Allah suruh kita salat, Allah salat tak? Allah tak salat. Allah suruh kita berzikir, Allah berzikir tak? Allah tak berzikir. Tapi satu-satunya amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintah kita buat, tapi dalam masa yang sama Allah sendiri lakukan, iaitu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah istimewanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu solat yang paling ringan, ya, tidak panjang-panjang, tidak memenatkan orang kat belakang, ya, dan yang paling sempurna dari segi sudut bacaannya, dari segi sudut zikirnya, khusyuknya, jadi berdasarkan hadis ini tuan-tuan, yang menjadi imam mestilah pertama sekali ikut sunnah takhfif, ringan, ya, tak boleh panjang-panjang. Maksudnya yang disebutkan dalam kitab Bushrul Karim, salah satu daripada rujukan kitab mazhab Syafi'i, dia kata pembahagian solat subuh kena baca surah yang panjang-panjang, itu lebih daripada kadar macam, ya, Sabbihisma rabbikal a'la, Sabbihisma rabbikal, surah Al-A'la ke atas, surah Al-Fajr, itu panjang-panjang, surah As-Sajdah, surah Al-Insan, subuh. Tapi kita tak adalah panjang macam tu, ya, sebab orang kita memang simpan tenaga, itu, ya. Kalau betul-betul tu subuh tu baca standard baca Al-Insan dengan sejadah, itu tiap subuh itu standard Nabi baca. Panjang macam tu, range macam tu lah, ya. Dan solat zuhur sederhana ataupun panjang. Panjang sederhana macam mana? Sederhana macam surah wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha wadduha sabbihisma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghasyiah, itu yang sederhana, ya. Manakala solat asar pun sederhana juga, panjang dia. Yang manakala maghrib baca surah pendek, surah lazim, wadduha ke bawah, ya, seperti alam nasyrah atau wadduha sendiri, ya, tak lebih daripada itu. Manakala solat isya sederhana juga, seperti sabbihisma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghasyiah idza sama fatarat, macam-macam itulah. Itu kadar yang menunjukkan kadar keringanan solat, ya. Dan ketika rukuk, ketika i'tidal tak melebihi kadar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan, seperti tasbih tak lebih 3 kali, tak doa panjang-panjang. Dan begitu juga ketika kunut subuh ataupun kunut nazilah ataupun kunut witir, iaitu 15 malam terakhir, tidak panjang-panjang. Itu dimaksudkan takhfif. Itu kena jaga bab tu, ya. Dan kadang-kadang ada imam tu lepas baca panjang itu ulama, ya, waladhdallin amin. Kadang-kadang lah experience kita bila nak rukuk ni lama dia tunggu, ya, tak payah. Dalam mazhab Syafi'i cukup satu sabta, waladhdallin amin, Allahu akbar, satu sabta cukup. Tunggu lama-lama, orang tunggu lama. Apa tunggu lama-lama? Tak takhir sebenarnya, maksudnya membebankan orang, ya. Begitu kat sujud, tak boleh lebih 3 kali, cukup sekadarkan bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali dan sebagainya, ya. Dan paling sempurna bacaan dia, sempurna dari segi bacaan dia bagus, ya. Kalau rukuk tak kurang tasbih 3 kali. Ketika duduk di antara dua sujud, rabbighfirli, baca dengan tenang, nampak tak? Tapi tidak terlalu panjang. Itulah secara konklusinya, bila jadi imam kita kena pandai-pandai adaptkan dari segi sudut keselesaan makmum, ya, bukan keselesaan kita. Kita tengok macam mana. Kadang-kadang kita ni muda ataupun kita ni kuat, kita rasa seronok baca Quran panjang-panjang, tapi kadang-kadang makmum dia tak biasa. Dia tak sepower, tak sekuat macam tu, maka tak berapa sesuai. Kita kena faham, ikut apa yang sepatutnya kita lakukan. Baik, ya. Hadis yang terakhir, ya, 5 minit. An Abi Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri qala ja'ana Malik bin al-Huwairith fi masjidina hadha faqala inni la usalli bikum wa ma uridu salata usalli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli
فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. Itu riwayat daripada Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri. Siapa Abu Qilabah? Abu Qilabah ni tabi'in, dia bukan sahabat. Dia anak murid kepada sahabat-sahabat Nabi. Ya. Dia kata, Ja'ana Malik bin Huwairith. Satu hari datang seorang sahabat Nabi namanya Malik bin Huwairith ke masjid kami. Dia datang ke masjid kami dekat Basrah. Maksudnya sahabat berhijrah ke Basrah untuk sebarkan dakwah. Jadi datang ke masjid. Dalam masjid itu adalah pergolongan tabi'in. Faqala, lalu dia berkata, sesungguhnya aku salat ingin mengadakan aku nak salat bersama dengan kalian. Tetapi aku bukan niat untuk salat. Maksudnya kita kumpul ramai-ramai, aku salat, tapi salat olok-olok. Bukan olok-olok, tak ada, maksudnya lakonan. Sebab apa? Aku nak tunjuk kalian bagaimana cara salat. Wala uridu salat. Aku buat ni bukan niat nak salat, aku nak tunjuk cara salat, iaitu cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh macam contoh kata ustaz, ada orang perempuan tanya, ustaz saya ni dalam keadaan haid, salat tak boleh, tapi saya nak ajar anak saya salat. Saya buatlah macam biasa, tapi tak niat salat, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Pernah dilakukan oleh Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu. Dia tak niat salat. Maksudnya kalau macam tu tak ada wuduk pun tak apa. Kalau macam tu pun dalam erti kata dalam keadaan haid pun tak apa. Yang tak boleh kalau dalam keadaan haid dia berwuduk, punya semat, punya cantik, dia niat salat. Itu haram. Ijma' di sisi para ulama. Baik. Jadi Malik bin Huwairith melakukan salat secara lakonan, bukan betul-betul. Okey. Faqultu li Abi Qilabah, maka perawi seorang lagi hadis ni bertanya kepada Abu Qilabah yang menceritakan hadis ni, kisah bagaimana guru dia Sayyidina Malik bin Huwairith datang mengajarnya salat. Maka diceritalah, kami pernah satu hari datang, Malik ajar kami salat. Jadi ada kawan dia pula dia tanya pada Abu Qilabah bagaimana salat Malik bin Huwairith itu. Ya, maka qala misla salati syaikhina hadha, iaitu salat seperti, iaitu bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Qilabah, dia kata sama seperti salat syekh kami, iaitu guru kami, iaitu Malik bin Huwairith. Ya, itu Malik bin Huwairith salat ni sama seperti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Abu Qilabah tahu Malik ni salat seperti Nabi? Sebab dia sahabat. Dan Malik berkata, inilah aku salat ikut cara seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Baik, apa dia kata? Wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujud qabla an yanhadha, iaitu apabila dia duduk sebentar selepas mengangkat kepala daripada sujud, iaitu sujud yang kedua, iaitu sebelum dia bangkit masuk ke rakaat seterusnya, dia akan duduk sebentar. Itu sunnah tuan-tuan. Ya, bila iaitu rakaat pertama nak masuk rakaat kedua. Yang mana kalau ikut riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini, riwayat Malik bin Huwairith, iaitu ditunjukkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelum bangkit terus, Nabi akan duduk sebentar, ataupun dalam istilah namanya julusul istirahah ataupun jalsatul istirahah, duduk istirahat, duduk rehat sebentar. Ya, biasa kadang-kadang kita tengok ada orang bangkit daripada sujud kedua, nak masuk rakaat kedua, dia terus bangun. Boleh tak? Tak ada masalah. Cuma di sisi para ulama, terutama mazhab Syafi'i, disunatkan duduk istirahat, duduk kejap. Allahu Akbar, duduk. Ya, kemudian barulah bangkit, Allahu Akbar. Iaitu berlaku pada rakaat pertama dan rakaat ketiga nak masuk rakaat keempat. Rakaat kedua ada, rakaat kedua tak payahlah, tahiyat awal terus. Memang rehat terus dah. Jangan tak bangun terus sudah lah. Ya. Jadi itu disebutkan. Berapa lama tuan-tuan? Dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah disebut kadar duduk istirahat itu disunatkan kadar sama kita duduk di antara dua sujud. Ya, terus Allahu Akbar. Kadar lebih kurang 4-5 saat macam tu. Barulah kita bangun. Nak kurang lagi boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ya, lebih afdal kadar sama panjang seperti duduk di antara dua sujud. Ya. Dan disebut juga dalam hadis apabila Nabi duduk istirahat dan apabila Nabi nak bangun, Nabi akan menumpangkan tangan Nabi. Tumpang tangan. Ya, bangkit. Iaitu tolak dengan kedua telapak tangan dan Nabi bangkit. Kana ya'tamidu bi yadayhi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak bangun, Nabi akan tumpangkan tangan dekat lantai, Nabi tolak dan Nabi
bangun berdiri. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak buat boleh tak? Tak buat pun tidak menjadi masalah. Ya. Laki perempuan sama saja. Ya. Itu bila bangkit daripada rakaat pertama, jangan terus bangun, duduk rehat sebentar. Rehat sebentar sama ada kalau tamak nina ke ataupun lagi panjang, tu bangkit, iaitu bangkit kita tolak dengan menolak tangan. Ya, nak pakai tumbuk boleh, pakai ni pun boleh, ya. Tapi dalam kitab mazhab Syafi'i dengan kedua tapak tangan, perut tapak tangan tolak macam tu. Bangun sebagai apa? Tanda tawaduk di hadapan Allah. Lemahnya kita tak kuat, perlukan bantuan, perlukan tenaga. Ya. Baik, kalau jadi imam bila nak sebut Allahu Akbar, kata Imam Ibn Malakin rahimahullahu taala dalam kitab Al-I'lam, dia kata imam bila dia nak sebut Allahu Akbar, kan kita disunatkan sebut serentak. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allah serentak sama-sama tu, serentak. Jadi bila nak sebut Allahu Akbar kalau imam disunatkan, iaitu kata Imam Ibn Malakin selepas duduk istirahat. Duduk dah bangkit ke bawah start Allahu Akbar. Sama ada kita jadi imam ataupun kita solat bersendirian. Katakanlah kita solat sunat, rakaat pertama nak masuk rakaat kedua, kita duduk istirahat kejap. Masuk duduk istirahat tu tak sebut Allahu Akbar lagi. Start nak bangun daripada rakaat, daripada duduk istirahat tu, barulah kita sebut Allahu Akbar. Ya. Ustaz, tapi kalau nak sebut daripada awal istirahat itu boleh tak? Boleh. Kalau nafas panjang silakan. Ya, kalau tak cukup panjang, seput, tombang, jangan salahkan saya. Tahan tu Allah panjang tu nafas kena kuat. Kalau ada asma tu problem juga tu. Ya. Jadi disunatkan, iaitu nak sebelum tu boleh juga, tapi seperti mana disebutkan oleh para ulama, selepas duduk istirahat barulah kita sebut Allahu Akbar. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini isbat, maksudnya disabitkan dalam hadis adanya sunnah duduk sekejap sebelum bangkit daripada rakaat pertama ke rakaat kedua dan rakaat ketiga dan rakaat keempat. Laki perempuan sama sahaja. Ya wallahu taala a'lam. Baik, setakat itu saja tuan-tuan. Ada soalan tak? Maksudnya belum komat lagi masa tu? Belum komat? Oh ya ke? Dia ingat saya sembahyang fardu. Jadi dia ikut saya sampai habis. Okey. Bila saya bagi salam, saya sangat. Dia tambah lagi rakaat. Dia sembahyang lagi sekali dengan saya. Jadi Oh ya ke? jadi solat dia dapat solat sekali lagi sebab dia niat fardu. Dia niat fardu. Dia sembahyang ikut imam. Sedangkan saya solat sunat. Dia ingat saya solat fardu. Oh, dia ingatlah komat dah. Okey, faham. Tuan Haji tanya, dia salat subuh dekat satu surau. Surau sini bukan? Surau ni. Surau ni tak pelik. Surau lain pelik. Ya. Jadi bila solat dia tu perlu dia solat lagi sekali. Okey. Baik. Dia masuk, dia nampak Haji tengah salat sunat fajar. Okey, ada seorang hamba Allah tu diikut belakang Haji, maksudnya ikut sebelah kanan. Dia nak diingat dah lepas dah qamat dah. Tapi Haji tanya, dia salat fardu sunat? Tak tahu, tak tanya. Okey. Ada dua kemungkinan dia ikut Haji niat solat fardu subuh, ataupun dia solat sunat juga, sengaja nak berjemaah solat sunat. Mungkin. Tapi tak tanyalah kan? Tak tanyalah kot. Kita ambil andaian lah. Kalau diingat solat fardu, sah tak solat fardunya? Sah. Ya, seperti mana disebutkan oleh para ulama termasuk mazhab Syafi'i, orang yang solat fardu boleh menjadi makmum kepada orang yang solat sunat. Dalilnya apa? Ada dalil sebab apa? Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu salat dengan Nabi dekat Masjid Nabawi, salat Isya. Lepas tu dia balik kampung dekat hujung Madinah, dia pula jadi imam pada orang kampung dia. Jadi salat di kali kedua tu salat sunat. Yang makmum dia jemaah orang kampung, dia tu salat fardu. Jadi sah lah orang fardu ikut orang sunat. Okey, satu. Ya. Kedua, boleh tak salat sunat fajar buat secara berjemaah? Hukumnya harus. Sah. Tapi salat sunat fajar tak disunatkan secara berjemaah. Yang disunatkan berjemaah tarawih, solat gerhana bulan, matahari, apa lagi, solat minta hujan, ataupun itulah solat-solat yang jenis memang sunat. Tapi solat fajar tak disunatkan berjemaah. Tapi kalau nak buat berjemaah boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ya, tapi tak disunatkan secara selalu.
Tiap kali subuh fajar nak berjemaah, itu mukhalafah sunnah. Tapi sekala-sekala boleh. Dalil solat sunat berjemaah banyak sekali tuan-tuan, kita pernah belajar sebelum ni, Nabi SAW sendiri buat, ya. Jadi dua-dua sah. Kalau dia niat fardu sah tak? Sah. Dan kalau dia niat solat sunat fajar berjemaah sah tak? Sah, dibolehkan. Dua-dua tidak menjadi masalah. Persoalannya kalau dia dah niat solat berjemaah dengan tuan haji, tiba-tiba dia nampak tak qamat lagi, dia pun solat berjemaah sekali lagi. Boleh tak? Boleh, tidak menjadi masalah untuk mengulangi salat fardu. Apatah lagi, ya, dalam kitab dia kata kalau seseorang itu dah solat subuh, katakanlah solat bersendirian, yang tiba-tiba dia datang satu masjid, baru jemaah nak didirikan, disunatkan dia solat sekali lagi. Seperti mana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, hadis sahih, yang mana ada seorang sahabat Nabi, dia dah solat dekat rumah dah, ya, dah solat dekat kampung dia, datang dekat Masjid Nabawi, iaitu Nabi tak solat lagi subuh. Nampak tak? Dia datang dia jumpa Nabi, tapi dia dah solat awal-awal kat kampung dia. Jadi perjalanan tu dia kata, Nabi baru nak solat subuh. Nabi kata, kenapa tak solat? Oh, kami dah solat tadi dah Rasulullah subuh. Apa kata kau solat sekali lagi? Nabi perintahkan supaya dia solat sekali. Pasal apa? Dapat pahala berjemaah, dan lagi ramai jemaah, lagi besar pahala. So dia ulang solat dua kali tidak menjadi masalah. Dia solat ikut tuan haji yang solat sunat, walaupun dia niat fardu, tidak menjadi masalah, tak sah. Dan kalau dia niat solat sunat fajar berjemaah pun tetap sah, tidak menjadi masalah. Semuanya boleh berlaku, pokok kata berlaku, tak ada masalah. Ya, okey. Baik, setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kongsikan, mudah-mudahan kita dapat manfaat dan kita sampaikan manfaat kepada orang lain. Mohon maaf, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan, kesilapan, kehalupan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza illa ghafarta wa la hamdan illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaij dunya والآخرة إلى قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.